macam ini dan juga bersendirian. Jadi mungkin tuan-tuan, para tetamu sekalian, jemaah sekalian dah keletihan, jadi kita istirahat, rehat dulu lah. Rehat kali ni, nanti kita sambung balik untuk talbiyah. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah berniat. Yang penting jaga pantang larang, jaga pantang larang. 13 perkara yang tak boleh kita langgar. 2 pantang larang yang paling utama, iaitu yang disebut sebagai pantang larang tarafuh. Tarafuh ni benda yang tak boleh bersenang-senang, bercantik-cantik. Kalau bercantik-cantik, berhias maksudnya. Pakai minyak wangi, ataupun bersenang-senang memakai benda yang selesa. Apa yang selesa kita pakai selalu seluar. Tapi pada hari ini kita diharamkan pakai seluar yang bercantum, yang berjahit bercantum. Kalau pakai ihram macam ni, sesuai, inilah pakai yang paling sesuai. Putih. Bukan hanya sesuai, tapi ini disebut dalam fake ataupun perkara yang perlu kita ikut. Ini orang laki-laki tak boleh memakai pakaian yang bercantum. Berjahit lah tu, bercantum. Pakaian yang contohnya baju seluar tak boleh. Lagi kata pun ataupun memakai wangi-wangian bersedap-sedap, tak boleh juga. Ini tak boleh. Bercumbu-cumbuan suami isteri pun tak boleh. Walaupun perkataan yang boleh mendatangkan ghairah, itu pun tak boleh. Jadi kita sama-sama sombong, tak ada masalah lah, sekejap saja. Menjaga pantang larang itu cukup penting supaya kita dapat melaksanakan umrah ini dengan kualiti yang baik, dan mudah-mudahan kita mohon keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga pantang larang dipanggil sebagai atlaf. Atlaf ini maksudnya berkaitan dengan persekitaran, alam sekitar. Kalau ada tadi tumbuh-tumbuhan yang ada di kota suci Mekah maupun di beralih tadi, pokok-pokok bunga tu tak boleh kita petik. Kalau kita petik, kita kena ganti nilai pada pokok yang kita petik. Kalau pokok tu harga dia 3,000, kita kena bayar 3,000. Kalau kita petik pokok bunga tadi lah, sudah berniat ihram, walaupun tempat itu di tanah halal, tapi sudah berniat ihram, tak boleh kita nak petik pokok, terutamanya di tanah-tanah haram ataupun tumbuh-tumbuhan yang ditanam di kawasan yang disebut tanah suci ini. Tak boleh kita rosakkan dia. Ataupun membunuh binatang, memburu binatang, tak boleh. Itu di antara larangan-larangan ketika mana kita telah ihram. Jadi kita akan melaksanakan di antara tadi dua yang dah kita laksanakan. Satu rukun dalam umrah, iaitu berniat umrah. Yang keduanya kita melaksanakan wajib umrah dan berniat di miqat. Jadi bila mana kita sampai di Mekah nanti, kita akan melaksanakan satu lagi rukun umrah, iaitu tawaf dengan sempurna, 7 kali pusingan dengan sempurna, dengan yakin, menjaga syarat-syarat sah bagi tawaf, dan juga menambah mutu bagi tawaf itu dengan kita melaksanakan juga sunat-sunat dalam tawaf. Selepas habis saja selesai tawaf, kita pergi ke tempat Safa dan Marwah. Ini tempat sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di situ kita melaksanakan lari pergerakan ulang alik Bukit Safa Marwah sebanyak ulang alik itu 7 kali ulang alik. Kemudian kita melaksanakan lagi rukun yang keempat, iaitu gunting rambut ataupun bercukur. Perempuan gunting rambut, lelaki disunatkan bercukur. Bila mana dah buat ni, maka kita tahallul. Tahallul tu maksudnya melepaskan diri daripada pantang larang. Dah tahallul, bolehlah salin baju, pakai baju orang biasa, baju yang berjahit, nak pakai wangi-wangian boleh, nak bersama dengan isteri pun dah boleh. Jadi kemudian di antara lagi rukun yang kelima adalah tertib. Tertib tu maksudnya kita dah memulakan tadi pergerakan kita ataupun aktiviti kita berniat ihram. Kemudian kita lepas niat ihram, kita tawaf. Lepas tawaf, kita sa'i. Lepas sa'i, kita bergunting. Lepas tu tertib. Jadi ikut urutan itulah yang dikatakan tertib. Tak ada orang buat pergi sa'i dulu baru tawaf, tak. Kita buat tawaf dulu baru sa'i. Itu turutan yang ada. Secara automatiknya kita dah tertib.
Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah merupakan kita punya umrah wajib. Jadi kita sempurnakan kewajipan ini dengan sebaik yang mungkin. Dan besok lusa kita ada lagi program untuk buat benda yang sama macam ni. Kita ke mana? Kita singgah di tempat miqat. Miqat itu tempat pasal niat di tempat lain pula, iaitu di Jakrana. Ini tempat juga Jakrana. Jadi kita buat sama macam hari ini. Start daripada niat, dekat tempat niat tu, miqat tu. Kemudian tawaf, sa'i, bergunting, tertib. Itu. Kemudian selepas tu kita buat lagi. Dah selesai, kita ada satu hari lagi pergi ke Hudaybiyah. Hudaybiyah pun kita berniat lagi umrah di sana, pakai ihram macam ni, buat benda yang sama juga, berniat. Kemudian bagi masuk Masjidil Haram, tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur. Itulah tertib dan kita bertahlul lah. Jadi itulah berapa 3 tempat. Kita buat 4 kali. Pertama di Berali, yang kedua di Jakrana, yang ketiga di Hudaybiyah. 3 kali cukup lah. 3 kali pun alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita buat sempurna mungkin. Dan mungkin yang pertama kali ini wajib untuk kita buat sendiri, untuk diri kita sendiri. Nanti di Jakrana kita buat benda yang sama ni, bolehlah kita niatkan mak ayah kita ke. Ambil ayah dulu. Ayah, kalau 2 ibu ayah kita belum buat, kita ambil ayah dulu dekat Jakrana. Kemudian nanti Hudaybiyah kita buat mak kita pula. Boleh. Kita boleh buatkan, niatkan umrah itu untuk mak ayah kita. Boleh. Nanti kita ajar lagi satu-satu persatulah tempat-tempat ni. Jadi kita dah ada kat sini, kita ingat orang yang tersayang lah, yang mana yang belum. Tapi kalau yang dah berhaji tu tak payahlah buat. Mana yang belum berhaji, mak ayah kita dah meninggal tapi haji belum, boleh kita buat badal haji kepada dia. Tapi bila mana kita masuk umrah ni, kita buatlah umrah untuk dia. Tak perlu badal tu, maksudnya upah. Bagi kita, mak ayah kita tak perlu upah. Mak kita melahirkan kita daripada menyusu sampai besar, dia tak larat tak nak bayar upah, tak larat. Umrah 1,000 kali pun tak larat nak bayar untuk mak kita, yang menyusukan kita, yang memelihara kita sampai kita besar, sampai kita dapat bagi umrah sekarang ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah jasa kita yang dapat kita buat. Bolehlah kita buat umrah sunat bagi mak ayah yang belum buat lagi. Kalau mak ayah dah buat, mungkin ada kakak kita yang sulung dah meninggal, tak sempat nak buat, duit tak cukup, kita tolong dia buat. Inilah peluang-peluang yang kita ada, insyaAllah. Dia dah dapat lah tu sana. Kita anggap bahawa dia dah sampai hadiah yang cukup besar untuk saudara-saudara kita yang telah pergi, yang belum buat umrah, kita buatkan umrah untuk dia. Jadi insyaAllah itulah tempat-tempat. Nanti setiap yang tempat yang kita pergi, kita akan ceritakan berkaitan dengan sejarah dia, apa yang berlaku. Jadi tuan-tuan dapat lagi menyelami peristiwa yang ada di sini dan tempat-tempat yang bersejarah yang kita boleh kaji balik sebagai ibrah dan sebagai mengenang kembali apa yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS, anak dia Ismail dan isteri dia Siti Hajar. Kita mempraktikkan semula ibadah umrah ini sebagaimana yang praktikkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga isterinya Siti Hajar serta anaknya Ismail dan keturunan keluarga dia. Sebab haji ini manasiknya ataupun syariat yang kita ambil adalah daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi pada hari ini kita praktikkan balik semula. Kita ma'amal balik semula apa yang Nabi Allah Ibrahim buat. Jadi mudah-mudahan kita mendapat fadilat yang cukup besar. Dan juga kita jangan lupa berdoa yang banyak-banyak di Masjidil Haram. Bukan untuk diri kita, duduk anak-anak, suami, isteri kita, dan mungkin saudara mara kita di kampung, sahabat handai, jiran tetangga. Semua kita doakan, mudah-mudahan semuanya kita dihimpunkan esok di padang mahsyar sebagai orang-orang yang mendapat redha dan juga mohon syafaat Allah dan juga syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setakat itu saja saya memberitahu pada beberapa yang kita kongsi ni. Jadi tuan-tuan boleh istirahat. Jadi mudah-mudahan dalam masa yang sama bolehlah jadikan talbiyah ini sebagai wirid. Wirid masa yang ada sampai kita besok gunting rambut malam ni. Selesailah dia punya talbiyah. Jadi setakat itu saja ya. Kita ambil maklum dan mudah-mudahan kita dapat laksanakan dengan sempurna. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.